Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضل اللهم علمنا من جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين InsyaAllah. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli insyaAllah muka surat 19, edisi Rumi. Kitab Rumi 19. Dan satu lagi naskah saya tak pasti muka surat berapa. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia orang yang mendirikan sembahyang tadi, lalai daripada hakikatnya sembahyang yang batin. Ni rupa sembahyang. Jadi kita kena tahu, kita kena faham sembahyang tu apa sebenarnya, supaya kita boleh menghayati sembahyang tadi, supaya kita boleh mendirikan dengan cara yang Allah suruh. Dalam Quran sebut wa aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Makna terlalu umum tu. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang, dirikan sembahyang. Tapi sebenarnya sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang bagaimana yang Allah perintahkan? Sembahyang yang bagaimana yang Nabi ajarkan? Itu yang perlu kita, laki-laki, perempuan, khususnya kita yang mukallaf ni, kena ambil tahu. Sembahyang yang bagaimana yang Allah suruh, yang Rasul suruh, yang memberikan faedah kepada kita yang sembahyang tu tadi. Di antara faedahnya apa? Mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar, zahir dan batin. Jadi sembahyang yang bagaimana tu? Kalau kata sembahyang, ramailah, boleh kata ramailah juga yang sembahyang. Banding yang tak semayang lagi ramai yang tak semayang. Yang semayang ni pun, yang banyak-banyak semayang ni pun, yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul solat seperti yang Allah suruh tu tak ramai. Sebab apa? Kita tak tahu sembahyang yang bagaimana sebenarnya. Kebanyakan kita hanya mengambil ataupun menitik beratkan sembahyang yang zahir sahaja. Apa maksud sembahyang zahir? Kita berusaha bersungguh-sungguh menyempurnakan syaratnya, rukunnya, dalam hal keadaan batin kita, hati kita tu tidak seperti yang dituntut dalam sembahyang. Contohnya, saya hanya mengambil berat tentang pakaian saya, tentang bacaan saya, tentang tumakninah saya, tentang Fatihah saya. Tapi dalam hal keadaan hati saya di dalam solat tadi, hati saya dalam solat tadi tu berpakaian dengan pakaian yang keji, yang kotor. Contoh, dalam solat saya ada takabur, dalam solat saya ada ujub, dalam solat saya memikirkan tentang dunia, saya tidak menyerahkan diri saya kepada Allah, saya tidak menghinakan diri saya dengan Allah, saya tidak mengaku berdosa dan bersalah dengan Allah. Hati saya duk bersibuk, berbimbang, memikirkan benda-benda yang tak ada sangkut paut dengan sembahyang. Tapi pada zahir dah. Zahir, kalau dia ambil markah zahir dah.
dengan pakaiannya kemah, dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan selendangnya, dengan minyak wanginya, dengan bacaannya yang sedap. Contoh, dengan tumak ninahnya, dengan rukuknya yang sempurna, sujudnya yang sempurna, zahirnya. Padahal hati saya itu duk melayang entah mana-mana, tak tahu. Hati saya itu tak ada pun, tak hadir pun dalam sembahyang. Hati saya tak hadir, cuma hadir zahir. Batin saya tidak hadir dalam solat tadi. Batin saya, yakni hati saya, bersibuk memikirkan benda-benda yang selain daripada urusan sembahyang. Boleh faham tak sangat tu? Ini walhal kita dah diterangkan baru ni, solat ni mestilah didirikan dalam keadaan kita menunaikan kedua-duanya, iaitu rupa zahir sembahyang dan rupa batin sembahyang. Rupa batin tu makna hati. Dalam solat tadi kena merendah diri, dalam solat tadi kena menghinakan diri dengan Allah, mengaku berdosa dengan Allah, mengaku bersalah dengan Allah, mengaku kita ni jahil dengan Allah. Allah sahaja yang maha mengetahui segala-galanya. Mengaku kita banyak buat jenayah dengan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Sedar yang kita ini sentiasa bergantung kepada pertolongan Allah. Walaupun untuk menyempurnakan solat kita, kita berharap Allah tolong kita sempurnakan solat. Itu maksud rupa batin tadi. Rupa batin sembahyang. Tapi jaranglah kita dapat menghadirkan rupa batin tadi. Yang rupa zahir ni pun banyak lagi di antara kita yang tak ambil berat rupa zahir sembahyang. Fatihahnya tak betul, rukun qaulinya tak betul, tu makninah tu banyak. Ini nak cerita hakikat sembahyang yang sebenar-benar yang Allah suruh tu, yang kita akan dapat faedah tadi tu, sembahyang yang didirikan rupa zahir dan batin. Sebab itulah kita dah puluh tahun kita sembahyang, tapi kita masih lagi berseronok membuat dosa dan maksiat tanpa rasa bersalah dengan Allah. Kita berasa aman, berasa tenteram daripada kemurkaan Allah, padahal ibadat yang kita buat masih lagi bercampur-campur yang halal dan yang haram. Waktu sembahyang kita sembahyang, waktu mengumpat kita mengumpat, waktu sembahyang kita sembahyang, waktu dengki kita berdengki, berdendam, bersangka buruk. Kita perasan tak yang amalan kita ni bercampur dengan benda kotor? Jadi kita kena perhati benda-benda ni. Kita kena berhati. Kalau tak, memang takkan ada perubahan pada diri kita walaupun kita sembahyang. Kita akan rasa tak bersalah dengan maksiat hati kita, suka berdendam, kita akan rasa okey-okey, padahal kita sembahyang. Kadang-kadang bukan sahaja yang wajib, yang sunat pun buat bangun tahajud, yang duha, qabliyah ba'diyah. Bagus dah situ. Tapi sebanyak apa pun solat yang kita buat, kalau tidak berkualiti, tidak seperti yang Allah suruh, kita tak akan dapat faedah dia. Jadi kita perhati diri kita. Kita ngaji ni bukan nak suruh perhati diri orang dah. Perhati diri kita balik. Perhati diri kita masing-masing. Kerana di antara niat kita belajar tu nak mencari kesilapan kita tu niat kita belajar. Kita niat belajar ni nak cari kelemahan kita, bukan nak cari kelemahan orang. Kalau niat kita ngaji nak cari kelemahan orang tu salah. Makna kita dah disesatkan dalam niat tadi dah. Tujuan kita mengaji tu dah salah dah. Sesat dah tu. Sesat dalam niat dan qasad belajar. Duduk kuliah, hadir kuliah pagi, petang, siang, malam, rupanya nak tahu dan nak mencari salah orang. Itu salah. Itu bukan niat kita ngaji. Betulkan niat kita ngaji. Nak mengaji ini diantaranya nak menunaikan kefarduan wajib. Sebab mengaji ni enggak wajib. Mengaji fardu ain wajib, bukan sunat. Sebab tu kalau tak mengaji, dosa sama macam tinggal sembahyang.
Selain daripada itu, kita ngaji supaya Allah tunjukkan kelemahan dan kesilapan kita agar dapat kita perbaiki secepat mungkin. Itu niat kita belajar. Dan di antaranya nak beramal dengan ilmu, bukan sekadar nak tahu, bukan sekadar nak pandai, bukan sekadar nak faham, tapi tidak ada niat nak melaksanakan. Itu salah. Dibetulkan niat kita. Jadi cuba kita tengok itu semayang. Walaupun kita semayang, mata kita jahat lagi, masih seronok nak tengok benda haram. Betul tidak? Kita tak ada rasa berdosa nak tengok benda haram. Kita tak berasa takut nak tengok benda haram. Walaupun kita sembahyang, telinga kita masih seronok dengan umpatan lagi. Kalau dengar orang cerita tentang dosa orang lain, maksiat orang lain, kita seronok dengar. Kita tompang dengar, kita jadi puas hati nak dengar. Oh, rupanya si Polan ni gini. Mari kita belajar untuk baiki diri kita. Mari kita sama-sama belajar untuk sama-sama usaha baiki. Kita bukan orang baik, betul tak? Kita orang baik tak? Kita bukan orang baik, tapi kita nak usaha memperbaiki. Mata kita jahat, kita nak usaha baikkan mata kita. Telinga kita ni jahat, kita nak usaha baiki telinga kita supaya tak suka dengar hal orang yang tak elok. Kalau kita masih lagi seronok nak dengar aib orang, itu menunjukkan telinga kita jahat lagi. Pantang dengar kelemahan orang, kita tak dah telinga. Oh baru tahu. Tapi kalau di telinga dia baik, dia takut nak dengar. Dia dengar benda negatif, dia akan cuba palingkan telinga dia, dan dia akan lari, dia tak suka dengar. Itu tanda-tanda telinga dah baik. Tapi kalau dengar orang cerita maksiat orang, kita seronok nak tadah, tu masalah lagi sunat. Hati kita suka sangka yang bukan-bukan, padahal yang kita sangka tu benda yang boleh jadi dan mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kita suka ambil yang negatif. Oh, ni Abang Nizam ni tak ada bagi tahu ni kelas hari ni. Tak suka dengan saya tu. Contohlah. Padahal saya boleh je nak bersangka yang positif, betul? Boleh jadi Abang Nizam tak sihat, boleh jadi dia terlupa, boleh jadi handphone dia tertinggal. Banyak lagi sangkaan yang positif yang sebenarnya saya boleh ambil. Tapi oleh kerana jahatnya hati saya tadi, saya akan bersangka yang jahat. Ni Abang Nizam tak suka saya ni. Mentang-mentang lah gitu. Kita tak popular lah apa benda, tak nak panggil dah. Tu contoh. Mana saya lebih memilih yang negatif. Itu menunjukkan apa? Hati saya jahat. Kalau hati saya baik, saya akan usaha memikir yang positif. Boleh jadi handphone dia tertinggal, boleh jadi dia tertidur, boleh jadi dia tak sihat. Sebab dua-dua ni kebarangkalian. Ia tak mustahil macam yang saya sangkakan tadi. Boleh jadi dia dah tak suka saya ke, boleh jadi gini ke. Contoh, ia tak mustahil benda tu. Tapi bukankah elok kalau saya ambil yang positif? Bukankah itu lebih baik, makna lebih menjaga perhubungan kita? Betul? Menunjukkan hati kita masalah tadi. Walaupun kita solat dah, solat tak tinggal, solat awal waktu, solat berjamaah, malam tahajud contohnya, tapi kenapa masih lagi ada benda-benda kotor dan keji macam ni dalam hati kita? Apa faedah yang kita dah dapat dengan solat kita? Ada yang solat tapi selepas solat mendedahkan aurat macam biasa, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, mengenakan pakaian-pakaian yang tidak mematuhi syariat. Kenapa macam tu? Sedangkan kita sembah. Kenapa kita masih lagi seronok buat benda yang Allah larang, sedangkan kita solat? Padahal Allah dah janji orang yang solat akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ni maknanya dosa, maksiat, melanggar syariat. Kenapa masih macam tu? Ini menunjukkan ada masalah pada sembahyang kita. Kita tak faham sembahyang yang bagaimana yang sebenarnya Allah suruh.
Kita sekadar mendirikan solat, masuk waktu semayang. Kadang-kadang yang rupa zahir ni pun kita tak lepas lagi. Mandi wajibnya tak betul, ambil wuduknya tak betul, tutup auratnya tak betul, bacaan rukun qaulinya pun salah lagi. Maknanya masih jauh lah nak mendapat faedah semayang tadi tu. Jauh lagi nak dapat faedah semayang tu. Selagi kita tak usaha baiki solat kita, selagi kita tak usaha baiki solat kita seperti mana yang dipesan oleh ulama ni, kena dirikan rupa zahir dan rupa batin. Selain daripada kita kena tahu, kena faham syarat rukun sah batal sembahyang dan buat dengan sempurna. Selain daripada itu, kita kena tahu rupa batin tadi. Dalam solat mesti tawaduk, mesti merendah diri, mesti menghinakan diri dengan Allah, merasakan diri kita ni maknanya hamba yang banyak buat dosa dan maksiat dengan Allah, hamba yang tak bersyukur dengan nikmat Allah, hamba yang seronok dengan dosa. Kita tak merendahkan diri kita dalam solat. Dalam solat kita bersibuk, berbimbang, memikirkan tentang urusan dunia kita. Dalam solat kita ingat laki kita, ingat bini kita, ingat anak-anak kita, ingat bos kita, ingat kereta kita, ingat motor kita, ingat hobi kita. Padahal benda tu tak berhak pun sebenarnya duduk dalam hati waktu kita sembahyang. Maknanya, adakah kita telah mendirikan sembahyang yang sempurna seperti yang disuruh? Jawabnya belum. Bila belum, sebab itulah kita tak dapat faedah daripada sembahyang. Kita nak tahu kita ada dapat faedah sembahyang ataupun tidak, tengok diri kita sendiri. Kita tahu dosa kita sendiri. Tuan rumah dia yang lebih tahu apa barang yang ada dalam rumah dia. Betul? Maknanya kita tahu kejahatan kita sendiri. Maka ukur dengan solat kita. Aku ni solat, tapi kenapa aku rasa tak bersalah kalau buat benda yang Allah benci. Aku masih rasa tak bersalah buat benda yang Allah benci. Mengumpat, rasa tak bersalah. Suka cari, semak, selidik dosa dan maksiat orang dan kelemahan orang. Suka cari kelemahan orang. Yang terselindung pun kita suka selak nak buka cari. Usaha nak tahu apa kelemahan orang. Na'udzubillah. Tak patut. Aku sebagai seorang yang sembahyang tak patut ada sifat yang macam ni. Tak selayaknya, tak sepatutnya aku orang yang solat tapi ada benda-benda macam ni pada diri aku. Tak patut. Maknanya patut kita rasa macam tu. Bila solat tapi kita buat dosa, macam rasa tak bersalah. Apa faedah kita solat? Padahal solat tu nak mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita solat tapi keji mungkar buat macam biasa. Buat dengan seronok pula tu. Lah tu rasa bangga pula tu. Rasa puas hati pula tu. Bila dah buat dosa tadi rasa puas hati. Na'udzubillah min zalik. Macam mana kita nak balik bertemu Allah kalau macam ni? Walaupun kita solat, sebab tu jangan berasa seronok, jangan berasa aman. Walaupun kita dah solat, jangan berasa aman dari kemurkaan Allah. Walaupun kita solat, jangan kita rasa kita aman, selamat daripada kebencian Allah. Jangan. Di antara sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah ada dalam hati ialah apa? Merasa aman, sentosa dari kemurkaan Allah. Oh, aku ni beres dah, Allah tak benci dah dengan aku ni, sebab aku ni semayang. Belum tentu. Berapa banyak suami yang semayang tapi tak jalankan tanggungjawab kepada isteri. Berapa ramai isteri yang solat tapi tak taat pada suami. Sungguh ke tidak? Sungguh ke tak? Kita nak ngaku. Itu di antara kelemahan kita. Payah nak ngaku kesalahan. Kita dah didik belum anak bini kita dengan agama? Ya, kita dah bagi rumah, dah bagi kereta, dah beli duit belanja, dah beli baju raya, dah beli baju puasa. Bukan baju raya, baju puasa pun kita beli kan. Tapi adakah kita mengajar dah anak bini kita dengan fardu ain? Kalau belum, makna kita belum tunaikan apa yang Allah suruh. Jaga baik-baik. Ni tujuan kita ngaji. Kita tujuan ngaji ni nak tahu kelemahan kita. Bukan nak syok-syok, nak orang kata kita rajin mengaji. Dah, itu bukan.
Kita mengaji ni nak tahu apa yang aku tak buat lagi, apa perintah Allah yang aku belum laksanakan lagi, baik laki baik perempuan, baik suami baik isteri. Apa lagi yang aku belum buat, yang aku dah buat tu betul ke salah? Tu tujuan kita nak ngaji. Sebab tu walaupun kita semayang, contohnya sebagai seorang suami semayang, adakah kita dah buat yang mana Allah perintah kita mengajarkan anak bini kita dengan fardu ain? Kita dah buat belum? Kalau belum, makna kita belum selamat lagi. Yang kata rumah tempat tinggal, duit belanja, itu nafkah dunia. Nafkah yang mangsa akhirat, yang Allah tuntut, wajib suami mengajar anak bininya ilmu fardu ain tentang tauhid, tentang akidah, tentang sifat mazmumah mahmudah, tentang syarat rukun buat ibadat. Kita dah buat belum? Suami, jangan sedap duduk. Jangan sedap duduk. Makna dah usaha belum? Mengajar dah, kita tak boleh nak mengajar, nak buat macam mana? Panggil guru untuk ajar anak bini kita. Tak boleh juga suruh anak bini kita mengaji. Awak, saya nak tiap malam awak ikut kelas. Awak pergi, awak boleh buat kenderaan, awak pergi surau masjid. Dekat surau ni ada kelas fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, pergi ngaji. Saya tak mampu nak ajar awak. Saya pandai untuk diri saya tak pandai nak mengajar. Awak pergi ngaji. Maka isteri kena taat dengan perintah suami. Dah ada belum usaha tu? Yang isteri pula jangan sedap duduk kalau dah semayang 5 waktu tutup aurat. Taat tak dengan suami? Ada tak lawan suami? Jadi jangan berasa sedap walaupun kita dah sembahyang. Banyak lagi dosa kita, banyak lagi silap kita, banyak lagi salah kita. Kena sentiasa merasa berdosa dengan Allah. Itu tujuan kita ngaji. Bukan nak seronok-seronok ngaji, isi masa lapang dah. Baik main bola, isi masa lapang. Pakat-pakat ngaji lah. Kita ngaji ni nak baiki diri. Mudah-mudahan kita balik selamat gitu. Mudah-mudahan kita balik selamat daripada azab siksaan Allah yang tak tertanggung dah. Sehari dua lagi kita akan mati. Sehari dua lagi kita akan mati. Sehari dua lagi kita mati. Baik. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kita ni orang yang sembahyang, sekadar sembahyang, tapi melalaikan, leka daripada rupa batin tadi, makna hati kita tak ada merendah diri, tak ada menghayati erti dan maksud bacaan, dalam hati kita tak ada merasa berdosa dengan Allah, bahkan rasa sombong, rasa ujub, perasaan baik dan sebagainya dalam solat. Tak boleh tu, dengar je. Jadi rupa sembahyang yang zahir jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang yang mati, yang tiada roh baginya dayang. Nampak tak tu? Ini gambaran. Ini gambaran kita ni yang jenis semayang zohir je ni, tapi hati melayang entah mana-mana. Dalam semayang tu lah heboh, duk ingat entah apa benda tak tahulah, yang tak ada hubung kait dengan semayang kita ingat. Jadi samalah ibaratnya kita ni macam rakyat yang memberi hadiah kepada raja. Hari ni contohnya hari keputeraan raja. Rakyat diminta memberi hadiah, lalu kita pun bawa hadiah dekat raja tadi. Kita hadiahkan dayang, tapi dayang apa? Dayang yang mati itu lagi. Kita hadiahkan raja tadi dayang, tapi dayang yang mati. Agak-agak kita dapat keredaan raja ataupun kebencian raja? Jawab lu. Dapat kebencian ke dapat keredaan? Dah tentu kebencian. Hari ni hari kemuliaan. Bagi hadiah pula bagi dayang yang mati. Ini bukan mengundang, ini bukan mencari redha ni, ini mencari kemarahan raja ni. Ibaratnya begitulah kita solat ni.
Dalam solat hati kita melayang memikirkan tentang dunia, yang lebih jahat sekali dalam solat memikirkan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Dalam solat tadi mikir lepas ni sekarang nak buat dosa. Itu lebih jahat tak tahu lagi lah kita ni. Sambil semayang mikir lepas ni kan nak lawan suami. Tengah-tengah semayang tu mikir lepas ni kan aku nak lawan dia. Na'udzubillah min zalik. Lepas-lepas semayang ni kang nak ngumpat contohnya. Sambil semayang tu dalam hati dah ada hajat nak buat dosa. Betapa kurang hajar dan biadabnya kita dengan Allah. Ke Allah tak tahu dalam hati kita ada benda macam tu? Kita tak ada rasa takut ke timbul dalam hati macam tu dalam solat kita? Sedangkan Allah Ta'ala tu maha mengetahui zahir dan batin kita. Sebab itu kata Syekh Daud Al-Fatani ni, orang yang semayang macam kita ni, yang hanya menitik beratkan rupa zahir tapi batinnya melayang entah mana-mana, tidak hadir hati dalam solat, ibaratnya kita ni orang yang memberi hadiah dayang yang mati kepada raja. Maknanya apa tu? Memang kita ni menempah kemurkaan Allah. Ini cerita semayang tahu. Ini cerita orang semayang tahu. Ini bukan cerita orang tak semayang. Ini cerita orang sembahyang. Maknanya kalau semata-mata sembahyang tapi rupa zahir sahaja, rupa batinnya tak ada dalam diri kita setiap kali sembahyang, hati-hati. Makna kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Sebab apa dalam bahaya? Solat yang macam ni mengundang kemurkaan Allah. Seolah-olah kita macam nak menipu Tuhan, menghadap Allah, tapi hatinya tak ada pun dengan Allah. Boleh faham tak zakat tu? Jadi baikilah semayang kita. Usahalah maksudnya. Fahamkan. Sebab tu semayang ni kena belajar, kena fahamkan. Oh, semayang macam tu. Selama ni aku semayang asalkan masuk waktu aku semayang, aku tak peduli benda-benda ni. Maka nampaklah salah kita dah. Usahalah baiki. Cubalah lawan bisikan nafsu syaitan yang mengajak kita memikirkan benda yang tak sepatutnya dalam solat tu. Bukan berasa puas hati dengan solat yang macam tu. Harap-harap satu hari nanti sembahyang kita jadi sempurna dan kita mendapat faedah daripada sembahyang yang Allah janjikan tadi itu, tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar zahir dan batin. Orang kalau solat dia dah sempurna, jangan kata maksiat zahir, maksiat batin pun dia benci. Kita ni maksiat zahir kita tinggalkan sungguh-sungguh, arak tak minum, judi tak buat, dedah aurat pun tidak dah tutup aurat dah, bagus. Tapi malangnya kita masih lagi tidak meninggalkan maksiat hati, dengki, dendam, sangka jahat, tu. Sombong, takabur, merasa hebat daripada orang, merasa taat lebih daripada orang, merasa soleh, merasa solehah. Ni maksiat batin kita belum tinggalkan lagi. Maksiat zahir nampak macam okey dah, nampak macam okey dah, maksiat zahir dah tak buat dah. Tapi rupanya maksiat batin masih ada macam-macam lagi dalam hati kita. Jadi jangan berasa selamat gitu. Nampak tak tu? Dan seumpama orang yang mentaksirkan, mengurangkan, yakni pada mendirikan zahir sembahyang. Ni zahir sembahyang pula, buat sikap acuh tak acuh je. Ni rupa zahir. Umpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya. Ni perumpamaan kita yang solat tak ambil berat tentang rupa zahir tadi. Fatihah baca lebih kurang, separuh ayat dengar kat telinga, separuh ayat baca dalam hati. Fatihah ni rukun kauli, dengar baik-baik. Rukun kauli, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir,
dan memberi salam yang pertama. Semua ni namanya rukun qauli. Wajib dibaca dengan mengeluarkan suara dan diperdengarkan pada telinga. Sama ada imam atau makmum, sembahyang berjemaah ataupun seorang. Masih lagi baca soseng macam itik nila baca tak keluar suara tak sah. Rukun qauli. Bab tu lah suruh ngaji, suruh dengar ngaji, dengar tentang semayang. Baru kita tahu selama ni tak sah lah semayang aku. Selama ni memang aku baca berangin aja tak keluar suara. Fatihah tu daripada bismillah sampai waladdallin tu semua kena dengar suara. Suara kita bukan angin, suara. Ni suara lah ni. Kalau berangin macam itik nila tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu angin, tak sah. Wajib ulang balik dengan bacaan Fatihah yang betul. Kalau tak ulang tak sah semayang tu, kena qada balik semayang kita ni. Takbiratul ihram tu, mula-mula masuk semayang dah, mula-mula masuk tak sah dah. Bukan kata batal, nak masuk semayang pun tak sah dah. Berapa ramai kita takbiratul ihram tak dengar suara Allahu Akbar, tak sah keluar suara. Kecuali dia sakit tekak, batuk-batuk, itu lain, itu uzur. Tegan-tegan pun tak keluar suara juga, itu lain. Ini dah boleh cakap macam biasa, keluar bunyi suara, tapi bila takbir tak dengar suara pada telinga. Fatihah tak dengar suara dalam telinga. Tahiyat akhir tak dengar pada telinga kita. Tak sah. Jadi patut pun kita ni berasa seronok je dengan dosa maksiat kita, sebab semayang kita memang tak sah pun. Jadi betul tak apa yang ulama cakap, beribadat tanpa ilmu Allah tak terima? Betul tak? Itulah sebab dia. Nampak tak? Beribadat boleh, tak nak ngaji, nak ibadat boleh ibadat. Tak nak belajar fardu ain boleh semayang, boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh je nak semayang tanpa belajar fardu ain. Nak semayang, nak puasa, nak apa benda, tak nak belajar fardu ain boleh. Tapi ingat, amalan kita takkan penat tak? Penat lah, buang masa je, buang tenaga. Rupa-rupa Allah tak terima. Sebab apa tak terima? Cara buatnya salah. Cara buat salah nak Allah terima, mana boleh? Ngajilah kita semua, khususnya saya sendiri. Pakak-pakak ngaji, bagikan masa. Jangan habis masa kita gunakan pagi, petang, siang, malam memburu harta kekayaan je. Wahai kita semua, pakak-pakak beringatlah. Pakak-pakak beringatlah. Masa dah tak banyak lagi, kawan-kawan. Masa dah tak banyak. Allah tak larang kita nak kerja, Allah tak larang kita nak berniaga, Allah tak larang kita nak bisnes. Buatlah, asalkan jangan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan jangan terlibat dengan benda haram. Cukup. Nak berniaga, nak pasar malam, silakan. Nak pasar Ramadan, silakan. Tapi waktu Allah suruh belajar fardu ain, kena belajar. Waktu Allah suruh berhenti solat. Allah bukan larang jangan berniaga, jangan bisnes, jangan jadi orang kaya. Dah, Allah tak pernah pun larang macam tu. Sebab apa? Kalau perbuatan kita macam tu memudaratkan diri kita besok, di hari kiamat besok kita mudarat. Bila amalan yang kita buat ni tak laku, besok kita mudarat. Ingat baik-baik. Jadi belum terlambat lagi. Kita semua, kawan-kawan semua yang dikasihi, saya memberi peringatan sebagai tanda kasih sayang kita sesama muslimin. Saya tak ada kepentingan pun dalam hidup kalian, tapi kita nak sampaikan pesan. Macam mana tutup guru pesan, kita sampaikan sebagai tanda kasih sayang sesama kita muslim, supaya kita besok pakak-pakak beruntung balik akhirat. Supaya besok kita semuanya selamat di balik hari akhirat. Besok selamat semua, beruntung semua, berjaya semua, bahagia semua. Bukan hasad dengki dengan usaha kekayaan kalian dah. Bukan dengki dah. Rezeki Allah dah atur masing-masing dah. Cuma kita nasihat ni supaya
kita berjaga-jaga atas dunia ni. Kalau salah cara kita beribadat, nanti Allah tak terima. Bila Allah tak terima, kita tak ada kebajikan. Bila tak ada kebajikan, apa yang kita nak bawa balik sebagai bekal tu? Yang kata bekal mati tu, nak bawa apa? Kalau yang kita buat ni tak sah, Allah tak pandang, Allah tak terima, apa bekal yang kita nak bawa? Dan besok di padang mahsyar nak ditimbangkan apa atas neraca tu? Timbangan amal. Nak timbang apa? Nak timbang kebajikan? Memang tak ada kebajikan. Dosa memang ada. Dosa pasti kita akan bawa. Masalahnya kebajikan tak ada. Sebab apa yang kita buat Allah tak terima. Sebab kita buat ibadat tadi ikut nafsu, bukan ikut ilmu. Faham tak? Buat ibadat ikut nafsu, ikut rasa-rasa, bukan ikut kefahaman yang kita belajar. Nak beramal ikut kefahaman macam mana? Kita memang tak nak belajar, mana kita nak tahu. Jadi kita pun ibadatlah ikut suka hati. Kalau semayang, asalkan semayang. Kalau tutup aurat, asalkan tutup aurat. Entah betul tidak, tak pasti. Jadi tak nak macam tu. Tak nak. Sudah-sudahlah. Belajarlah, mengajilah. Bagi waktu, bagi jadual waktu. Buat jadual waktu, belajar fardu ain. Apa yang kita takut sangat? Selama ni pun kita tak belajar pun Allah bagi kita makan minum. Betul tidak? Selama ni kita tak mengaji agama pun, tak semayang pun Allah bagi makan minum kita. Allah jaga anak bini kita. Apatah lagi waktu kita nak dekat dengan Allah, nak usaha, nak berubah, nak ijrah. Adakah Allah akan tinggalkan kita? Adakah Allah akan lupakan kita? Dah. Tengok orang bukan Islam tu, yang murtad, yang kafir, yang tak percaya ke Tuhan pun Allah bagi makan minum, harta kekayaan. Takkan Allah nak biarkan kita orang yang nak dekat dengan dia? Selama ni pun kita tak pernah ingat Allah pun Allah bagi makan minum pada kita. Ni pekerjaan kita, siapa yang bagi? Jawatan kita, siapa yang bagi? Duit gaji kita, allowance kita, siapa yang bagi pada hakikatnya kalau bukan Allah? Ke kita sendiri yang pandai-pandai mengaturkan semua tu? Dah, Allah yang tolong kita. Nampak tak? Punya maha baiknya Allah atas diri kita yang suka lupa kepada Allah. Jadi sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Atur balik perjalanan hidup kita ni. Sebab kita hidup ni untuk mati. Kita hidup ni untuk mati, sahabat. Rahimakumullah. Kita hidup ni untuk mati, bukan hidup untuk terus hidup dah. Berapa ramai orang hebat-hebat mati banyak dah. Betul tak? Mana dia orang yang hebat-hebat tu? Mana orang yang kaya-kaya tu? Mana orang yang masyhur-masyhur tu? Mana orang yang popular-popular tu? Tak ada dah. Jadi tanah dah. Kita pun akan jumpa nasib yang sama juga. Jadi jangan terlalu menggila mencari harta kekayaan dunia, sehingga sempadan-sempadan yang Allah letakkan kita buat tak peduli. Jangan. Nanti kita yang akan tak tertanggung azab dia. Bukan orang lain, kita sendiri, saya sendiri, yang akan jumpa dengan azab yang tak tertanggung tu. Jadi hati-hatilah. Sebab tu punyalah maha baiknya Allah kita hari ni masih hidup lagi kita. Cuba kita bayangkan kalau malam tadi tengah tidur Allah ambil nyawa kita. Sempat tak kita nak taubat? Sempat tak kita nak belajar? Sempat tak kita nak baiki? Sempat tak kita nak sedar kesilapan dan kesalahan kita? Tak sempat, sahabat, kalau Allah ambil nyawa kita dalam tidur malam tadi. Jadi kita tak nampak lagi punyalah maha baik Allah pada diri kita. Lalai-lalai pun Allah bagi hidup lagi. Lupa-lupa pun Allah bagi hidup lagi. Tapi kita tersilap. Kita ingatkan Allah bagi kita hidup ni untuk meneruskan lagi kegilaan kita dengan dunia. Dah, Allah bagi kita hidup supaya kita sedar dosa dan kesilapan kita, bertaubat kepada Allah dan usaha baiki. Itu faedah Allah bagi kita hidup. Bukan Allah bagi kita hidup ni supaya berseronok berlumba-lumba mencari dunia dan melupakan Allah. Bukan. Kalau kita ingat macam tu, kita salah. Kenapa Allah masih lagi hidupkan saya? Sebab Allah tahu saya banyak dosa, banyak maksiat, supaya saya ambil kesempatan hidup ni kembali bertaubat kepada Allah dan perbaiki. Begitulah kita yang lain-lain. Baik suami, baik isteri, pakak-pakak belajar. Nanti kita akan tahu tanggungjawab apa yang Allah pikulkan atas diri kita. Tak nanti kita jalan atas dunia ni berasa syok sendiri, berasa macam betul je perjalanan kita. Rupanya kita sedang ikut jalan yang menyesatkan kita.
Sebab itulah punya Allah sayangnya ni yang sedang menyampaikan benda ni pada telinga kalian ni, yang menyampaikan benda ni pada telinga kalian ni dan saya ni adalah Allah. Allah lah yang sekarang yang sedang menegur kita. Allah lah sekarang ni yang sedang mengingatkan kita. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah tak nak kita hidup atas dunia ni dalam keadaan syok sendiri. Sebab tu ni sampai benda ni, kawan-kawan jangan tengok saya dah. Saya tak ada apa-apa pun. Saya sebagai asbab sahaja. Hakikat dia nak menyampaikan teguran dan nasihat ini adalah Allah. Sebab Allah tahu kita banyak salah. Sebab Allah tahu kita banyak silap dalam perjalanan kita. Jadi Allah takdirkan, Allah jadikan asbab, sebagai TikTok ni sebagai asbabnya, pengajian ni sebagai asbabnya, yang mana hakikatnya Allah lah yang sedang menyampaikan benda ni dalam hati kita. Sebab Allah masih lagi sayang kepada kita, menunjukkan kita masih lagi tidak dilupakan oleh Allah. Jangan sampai Allah muak dengan kita, jangan sampai Allah jemu dengan kita. Nanti hati dan telinga kita akan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Telinga dan hati kita ni akan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Tak ada seorang boleh buka, tak ada orang boleh bagi petunjuk kepada kita bila Allah dah terlalu jemu dengan kita. Jadi jangan kita minta sampai macam tu. Bila sampai ingatan-ingatan macam ni pada telinga dan hati kita, kena syukur, ya Allah, alhamdulillah kau masih lagi ingat kepada aku. Ke kita nak Allah lupakan kita? Ke kita nak Allah tinggalkan kita? Siapa boleh bimbing kita? Siapa lagi harapan kita kalau bukan Allah? Jadi bukan nak suruh tinggalkan pekerjaan dunia, bukan sahabat, bukan. Uruskan dengan betul maksudnya. Uruskan waktu kerja, waktu solat, waktu belajar fardu ain. Ada 3 benda ni cukup lah. Kerjalah. Ada waktu ngaji fardu ain, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya. Lepas tu waktu kerja. Lepas tu waktu solat pula. Apa tu? Waktu dengan keluarga, nak bawa pergi berjalan, nak bawa pergi makan, bawalah. Allah bukan larang benda-benda tu. Cuma kita nak baiki cara perjalanan kita atas dunia ni, supaya kehidupan kita atas dunia ni memberikan keuntungan untuk kehidupan kita selepas mati besok. Kita tak nak jadi orang seronok bahagia dengan anak bini di sini, tapi nanti di hari kiamat kita dan anak bini kita dibakar oleh Allah. Kita tak nak. Ke kawan-kawan nak macam tu? Ke kalian nak macam tu? Atas dunia ni kita nak seronok dengan anak bini kita, dengan harta, kekayaan, kemewahan, makan, minum, pakaian, duit. Tapi nanti di hari kiamat kita nak kita dan anak bini kita dibakar hidup-hidup oleh Allah selama-lama dalam neraka. Kita nak macam tu? Kita sanggup ke? Kita kuat ke? Kita hebat ke? Allah bagi kita sakit perut pun menonggeng dah kita. Allah bagi kita migrain sakit perut pun menonggeng dah kita. Macam mana nak duduk dalam azab api neraka Allah tu? Bukan sehari, berjuta-juta tahun duduk dalam neraka tu. Adakah kita sanggup? Adakah kita kuat? Dah. Maka kalau tak sanggup, kalau sedar yang diri kita lemah, tak kuat, tak sanggup, daripada sekarang usaha dah baiki. Usaha dah aturkan balik jadual waktu kita. Waktu cari nafkah sekian, waktu solat sekian, waktu belajar fardu ain sekian. Ngajilah, belajarlah, lepas tu carilah dunia. Nak cari macam mana pun carilah. Asalkan jangan meninggalkan yang Allah wajibkan, jangan membuat benda haram. Sudah. Kalau terbuat benda haram, bertaubat kepada Allah. Kalau tertinggal kewajipan, gantikan. Itu tugasan kita hidup atas dunia. Sekali ni peluang Allah bagi. Kerana lepas mati ni, hidup yang sana besok bukan untuk amal dah. Hidup kita lepas mati besok untuk terima balas. Sini nak baiki kat sini. Hidup yang ni nak kena baiki. Kita ni manusia, memang ada salah silap. Kita bukan malaikat. Tapi manusia yang baik, dia akan usaha baiki. Allah Maha Pengampun kan? Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Seleka apa pun kita selama ni, 70 tahun, 60 tahun memang tak pernah sujud, tak pernah mengaji, tak pernah sembahyang, jangan risau. Keampunan Allah tu lebih mahal luas lagi daripada dosa yang kita buat.
Kembali pada Allah sungguh-sungguh, ngaku bersalah sungguh-sungguh dengan Allah, merendahkan diri sungguh-sungguh dengan Allah, ngaku berdosa dengan Allah. Cuba kita bayangkan betapa banyaknya bantuan dan pertolongan Allah pada diri kita, anak bini kita, keluarga kita. Allah tolong kita setiap saat, Allah tolong kita, tiba-tiba kita lupakan. Patut ke kita buat macam tu pada Allah yang banyak menolong kita? Sangat-sangat tak apa? Sangat-sangat tak patut. Sangat-sangat tak patut. Kalau orang buat baik pada kita banyak-banyak pun, kita lupakan dia pun tak patut. Betul? Ini kan pada Allah pula. Lebih-lebih lagi. Maka kembali kepada Allah, mengaku, ya Allah, aku bersalah. Ya Allah, aku banyak dosa, aku silap, ya Allah. Allah Maha Pengampun, sahabat. Innallaha ghafurur rahim. Jangan risau. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jangan risau. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sabar. Ada kekayaan, ada kebahagiaan yang lebih dahsyat daripada harta kekayaan, kebahagiaan di dunia ni. Apa yang Allah dah bagi pada kita ni, syukurlah. Alhamdulillah. Dah ada rumah yang sepatutnya, dah ada kenderaan yang sepatutnya, belanja yang sepatutnya, alhamdulillah lah. Nak kejar macam mana lagi? Cukup-cukup lah tu. Kena sabar maknanya. Kalau nak ikut nafsu memang tak puas, betul? Memang tak puas. Tak puas. Kita takkan puas sampai bila-bila. Jadi memada, cukuplah. Makan dah selesa, duit dah ada selesa, dah ada simpanan sikit-sikit, boleh bayar hutang sikit-sikit, nafkah anak bini dah boleh, rumah dah selesa, alhamdulillah. Ini masa kita nak bina kehidupan akhirat pula. Nak bina kehidupan akhirat, kediaman akhirat, mahligai akhirat pula untuk kita dan anak bini kita. Yang dah ada ni alhamdulillah lah. Sehebat apa pun, 10 lapis pun rumah kita, bila kita mati kita akan tinggalkan. 10 lapis. Ada 20 buah kereta Lamborghini kita pun mati, tinggal semua. Berapa kilo kita punya harta, kita punya perhiasan mah perak kita, berapa kilo, berapa tan yang kita ada, mati kita akan tinggalkan. Cukup-cukuplah. Sekarang, daripada sekarang, azam dalam hati, aku nak baiki amalan aku, akhirat aku dan anak bini aku nak baiki. Pakat bincang dengan anak bini kita, cakap baik-baik. Kita ni akan mati. Mari sama-sama kita usaha untuk baiki kehidupan akhirat kita pula. Sebelum ni kita leka, tak belajar, tak mengaji. Mulai hari ni mari kita buat jadual belajar kita. InsyaAllah Allah lebih redha pada kita kalau macam tu. Allah lebih sayang. Kalau kita dapat nikmat kekayaan ni, sahabat-sahabat, dalam keadaan kita melupakan Allah, tahu tak, Allah bagi semua ni dalam keadaan Allah tak redha dengan kita. Allah boleh bagi harta kekayaan, tapi bukan dengan redha Allah. Allah bagi nikmat bukan dengan Allah redha. Allah bagi nikmat dalam keadaan Dia benci. Kita tak nak apa yang kita miliki ni dalam keadaan Allah benci. Allah boleh bagi makan minum, Allah boleh bagi harta kekayaan. Kita tengok macam orang kafir, nampak tak? Allah bagi dia makan minum yang lebih hebat, lebih mewah daripada kita lagi, tapi bukan Allah bagi dalam keadaan Allah redha dah. Allah bagi dalam keadaan Allah benci. Kau nak ambil lah. Kita tak nak macam tu. Kita nak Allah bagi nikmat dalam keadaan Allah sayang. Wahai kekasihku, ambillah. Ini bahagian daripada kasih sayang aku. Ambillah, nikmatilah, kecapilah dalam keadaan aku redha. Tu yang kita nak. Kalau setakat bagi harta kekayaan, orang kafir pun dapat harta kekayaan, kemewahan. Yang kita nak redha Allah. Usaha kita pakat-pakat baiki. InsyaAllah belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi, sahabat ni. Belum terlambat lagi. Belajar. Ni cerita orang semayang ni. Kita semayang hati kita leka lalai. Tu bahaya. Maknanya mengundang kemurkaan Allah. Usaha baiki. Belajar baiki. Merendah diri dalam semayang. Menghinakan diri, walau kita raja sekalipun, walau kita Tan Sri sekalipun, dalam solat merasakan akulah hamba yang paling banyak dosa dengan kau ya Allah. Padahal dia Tan Sri, padahal dia raja, padahal dia jutawan, tapi dalam solat dialah merendahkan diri. Allah tak pandang pangkat jawatan dunia kita tu.
Walaupun dia raja, dia kena merendah diri dalam hatinya sewaktu dia sembahyang. Tu raja kalau kita. Lagilah. Raja pun kena rendah diri dalam solat. Raja tadi dalam sujud kena ngaku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku banyak silap, aku banyak salah, ya Allah, aku leka, aku ni jahat, aku ni tak baik, aku ni banyak kufur nikmat kau. Raja dalam solat dia kena ada macam tu dalam hati dia. Apatah lagi kita ni yang bukan raja ni. Nampak tak? Belajar ni nama belajar lah ni. Ni belajar lah ni. Ni nama belajar. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sangat-sangat sayang kita. Kalau Allah nak naya kita, Allah cabut nyawa kita malam tadi waktu tidur, matilah kita dengan bawa dosa-dosa itu. Matilah kita dalam keadaan tak sempat nak minta ampun tu. Matilah kita dalam keadaan amal Allah tak terima tu. Naya kita. Naya kita kalau Allah ambil nyawa kita malam tadi tengah tidur tu. Naya kita, celaka kita. Tak sempat taubat. Tak sempat nak maafkan anak bini, tak sempat nak maafkan laki, tak sempat nak macam-macam lah kalau Allah ambil nyawa kita malam tadi. Betul? Lepas tu Allah sayang kita, Allah hidupkan kita lagi. Lepas tu Allah rezekikan lagi. Dengar benda-benda macam ni. Itu tanda Allah sayang lah tu. Kita ni selalu banyak jahat sangka dengan Allah. Kata Allah tak sayang kita, Allah tak sayang kita, Allah tak adil pada kita. Jangan. Jahat sangka pada Allah ni dosa besar, sahabat. Ni kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali berjahat sangka dengan Allah. Wajib bersangka baik dalam apa jua situasi sekalipun. Senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, masalah ke, tidak ke, wajib sangka baik dengan Allah. Baik, dan ketiga, maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dengan dahulunya melintangkan keduanya itu akan dirinya. Melintangkan keduanya itu akan diri keduanya. Bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya raja, kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan keduanya dengan hak kerajaannya. Maknanya kita kalau solat dalam keadaan zohir sahaja, nampak macam bagus, ikut syarat rukun, tapi hatinya melayang, bersibuk memikirkan tentang dunia, tentang maksiat dan sebagainya, sembahyang yang macam ni mengundang kemurkaan dan kebencian Allah. Mudah-mudahan dapat kita baiki sama-sama. Dengan taufik Allah kita harap mudah-mudahan mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, panjangkan umur kita semuanya, untuk perbaiki amalan kita. Mudah-mudahan kalian semua dirahmati, diredai, diampuni oleh Allah. Masuklah mak ayah kita, anak bini kita, suami kita, semuanya, kawan-kawan kita, kenalan kita yang baru, yang lama, tak peduli siapa pun, asalkan dia muslimin, mukminin, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanggil, dipilih, dijemput oleh Allah menjadi penuntut ilmu, diberi taufik oleh Allah untuk belajar sungguh-sungguh dan beramal dengan ibadah, dengan ilmu, membersihkan hati kita daripada segala jenis dosa dan penyakit yang dibenci oleh Allah, yang merugikan kita nanti di hari kiamat. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya minta ampun maaf banyak-banyak salah silap, kekurangan, kelemahan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk kawan-kawan yang ikut kelas secara online, insya-Allah nanti lepas maghrib ada kelas lagi pukul 8, insya-Allah ada kelas lepas maghrib, dan selepas isyak pun ada kelas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah.